Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda sedang menonton Lensa IPT. Hari ini hari Sabtu, selamat berhujung minggu. Anda boleh tonton kami di saluran berita RTM, tonton kami di Facebook Live Lensa IPT dan juga tonton kami di RTM Klik. Pastinya anda boleh tonton dan juga kongsi bersama rakan-rakan anda di mana jua anda berada. Pastinya hari ini topik yang menarik, yang mesra untuk kita bincangkan bersama. Dua figura yang penting untuk membanggakan nama Malaysia. Tapi di samping itu, baru 2 hari lepas kita menyambut Hari Malaysia yang mana kita sambut dengan penuh kemeriahan, dengan penuh semangat, sayangkan, cintakan negara, dan pastinya kita kena kekalkan momentum itu, dan pastinya kita perlu jaga kita perlu bangkit semula. Untuk itu, kita nak berehat seketika sebab selepas ini kita akan bersama dengan 2 orang ataupun atlet yang membanggakan nama Malaysia di Olimpik Tokyo 2020 baru-baru ini. Pastinya, kita nak dulu tonton video program Empowering Disabilities yang dilaksanakan oleh Universiti Putra Malaysia UPM. Kita saksikan, kita berehat seketika. Ketika negara kini masih berjuang menentang pandemik COVID-19, golongan orang kurang upaya OKU tidak terkecuali menjadi antara yang cukup terkesan. Ramai golongan OKU yang kehilangan pekerjaan semasa Perintah Kawalan Pergerakan PKP dilaksanakan, terutamanya bagi mereka yang mengambil upah harian seperti menjadi tukang urut, berniaga, penghibur di jalanan dan sebagainya. Justeru, seramai 33 orang pelajar komunikasi dari Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi UPM yang mengambil kursus pembangunan kesukarelawanan menganjurkan program Empowering Disabilities dengan kerjasama Persatuan Kebajikan OKU Hati Berganda Selangor untuk mengumpulkan dana bagi membantu golongan tersebut. Program yang berlangsung selama 4 minggu ini akan menjalankan kutipan secara dalam talian bagi membantu meringankan beban golongan OKU yang tidak berupaya untuk bekerja. Program ini turut mendapat sokongan daripada Profesor Madya Dr. Muhammad Azidan bin Abdul Jabbar, Dekan Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi yang turut hadir merasmikan majlis perasmian program ini. Sebagai warga pendidik, saya sangat menggalakkan program yang dapat menanamkan nilai keprihatinan dan kepimpinan dalam diri pelajar dan berharap dapat melihat para pelajar menjadi anggota masyarakat yang cemerlang bukan sahaja dari segi akademik tetapi juga dari segi kepimpinan dan kepribadian. Terdapat pelbagai aktiviti sepanjang program berlangsung seperti penyediaan poster dan video kesedaran, slot sembang santai yang bertajuk Antara Impian dan Realiti bersama dengan panel jemputan iaitu Dr. Ruzaimi Muhammad, pakar motivasi, Encik Fendi Adrun, ahli kumpulan Karib Baskers dan juga Dr. Mastura binti Muhammad, pensyarah kanan di UPM. Setakat ini, mereka telah berjaya mengumpulkan sumbangan orang ramai berjumlah lebih daripada RM3,000. Semoga usaha murni para pelajar ini mendapat sokongan daripada masyarakat dan lebih ramai lagi masyarakat yang sudi menghulurkan bantuan kepada mereka.
Baik, berbakti kepada negara sama ada untuk mengejar cita-cita sebagai seorang atlet ataupun melanjutkan pelajaran di peringkat universiti. Dua jalan yang berbeza ini mungkin menjadikan satu cabaran yang cukup kuat untuk atlet negara kita, dan sebab itu kita bawakan dua atlet olahraga negara yang bertanding dalam Olimpik Tokyo 2020. Di sebelah kanan saya sekarang ini ada Azrin Nabila Alias, atlet olahraga negara, pelajar Bachelor Komunikasi UPM. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Dan jangan lupa juga di belakang sana ada Leong Mon Yi, juga atlet terjun negara, pelajar Master Komunikasi Korporat Universiti Putra Malaysia UPM. Dua-duanya daripada UPM kan? Hai Mon Yi. Hai. Okey. Baik, okey. Kalau kita nak cakap pasal atlet ni kan, Azrin, mungkin macam mana mula-mula nak jadi atlet tu? Mungkin waktu bayi tu, sebab Azrin ni kan daripada pelari pecut negara. Waktu mungkin bayi tu, waktu merangkak memang dah berlumba ke macam mana? Tak adalah. Actually macam saya start dari sekolah rendah. Okey. Saya just wakil rumah sukan, and then saya menang wakil sekolah, wakil daerah, and then dapat mewakili negeri, peringkat MSM. Masa umur 11 tahun. 11 tahun. Okey. Kalau sekolah menengah ada masuk pelibatan apa-apa tak? Sekolah menengah? Pelibatan dalam sukan, mungkin wakil sukma ke, wakil apa-apa ke? Lepas tu, sekolah menengah, saya mewakili sukma pada 2014. 2014 di place. Tentu saya hanya mewakili acara 4x100. Masa itu kami juara. Wow, hebat. Tapi jangan lari dulu sekarang. Kita nak tanya Leong Mon Yi pula. Macam mana Mon Yi memulakan karier sebagai atlet? Mungkin kalau Azrin di peringkat sekolah rendah lagi, kalau Mon Yi pula macam mana? Bagi saya juga terlibat dalam diving dalam sekolah rendah. Saya terlibat dalam acara renang dulu dan kemudian bertukar pada terjun pada usia 10 tahun. Pada masa tu ada coach dari China buat pemilihan untuk sukan diving, dan ibu bapa saya bawa saya untuk try untuk pemilihan, dan saya terpilih. Kalau dalam peringkat sekolah rendah ataupun sekolah menengah kan Mon Yi, apa antara kejohanan yang Mon Yi masuk yang sampai sekarang Mon Yi tak boleh lupa? Bagi saya World Championship 2019 dekat Rome. Saya ganding dengan Pandalela dalam 10 meter synchronized event, dan pada masa tu kali pertama kita dapat medal dalam World Championship. So yang bagi saya yang tu tak dapat dilupakan sampai sekarang. Okey. More to come. Tapi kita nak tanya juga Azrin, macam mana waktu mula Azrin dah nekat untuk memilih jalan ke arah atlet itu sendiri? Apa penerimaan keluarga waktu itu, Azrin? Penerimaan keluarga saya untuk macam budaya bersukan ni, macam family saya memang galakkan saya untuk bersukan. Lagi-lagi ibu saya lah, dia nak sangat saya bersukan. And then before ayah saya meninggal, masa 2014, dia juga ada pesan dekat saya, macam dia suruh saya bersekolah di Bukit Jalil. Tapi masa tu saya masih bersekolah di sekolah negeri. Sekolah sukan negeri lah. Okey. Negeri Terengganu tak salah ya? Terengganu. Okey, baik. Tapi kalau Mon Yi pula macam mana? Macam mana dengan penerimaan keluarga tu? Sama ada terima ke, memang keluarga terima, ataupun keluarga macam ragu-ragu waktu tu? Keluarga saya memang sangat berminat dalam sukan. Mereka memang sangat supportive saya dalam sukan, dan dulu abang saya pun state swimmer. Dia pernah wakil negeri ke Sukma. So parents saya memang sangat minat sukan dan sangat supportive. Wow, memang dah dilahirkan dalam keluarga yang memang minat kepada sukan kan kita cakap kan. Okey, baik. Tapi kalau kita bercakap berkenaan dengan atlet ni, kita nak tahu juga macam mana kehidupan seorang atlet tu, Azrin? Kehidupan sebagai atlet dan sebagai pelajar tu macam bagi saya bukan mudahlah. Tapi saya bersyukur sangat sebab dapat coach yang sangat memahami saya dalam situasi seorang pelajar dan seorang atlet.
dia pandai uruskan masa saya belajar dan atlet. Contohnya kalau saya ada kelas pagi, maybe saya akan training selepas kelas ataupun petang. Tapi kalau saya ada kelas pagi hingga petang, maybe saya diberi cuti, rest macam itulah. Memang gitu. Okey, kalau Muji pula macam mana? Sebab katanya kalau degree ni memang satu waktu yang stres lah, satu waktu yang memang kita kena 100% fokus dekat degree tu. Kalau Muji dah melepasi usia degree tu, macam mana cabarannya tu? Betul macam Azrin katakan tadi, masa kita macam tak banyak masa lapang macam pelajar lain sebab kita kena bersukan dengan study. So bagi saya time management sangat penting. Time management sangat penting. Kita kena pandai bahagikan masa dalam sport career kita dengan academic career kita. So bagi saya sebab saya pelajar master, masa study saya lebih pada sebelah petang. So selepas training pagi dan petang, malam pukul 6 hingga pukul 9 adalah masa study saya dekat universiti. Dalam waktu-waktu belajar degree tu kan, Munyi, pernah tak ada rasa macam putus asa ke? Sebab yelah, belajarnya dah stres. Nak training lagi, physically-nya pula yang penat kan? Jadi macam mana tu? Betul. Saya memang tak pernah rasa nak putus asa. Saya memang nak habiskan study saya sebab saya memang yang suka study, tapi cuma masa terhad. So saya mengambil kredit yang sikit berbanding dengan mahasiswa-mahasiswi lain. So saya mengambil masa yang agak panjang untuk habiskan degree saya. Okey, siapa sebenarnya yang menjadi pembakar semangat Munyi waktu tu? Nak tahu juga siapa? Saya rasa parents saya, kawan-kawan saya, jurulatih saya, semua orang lah memainkan peranan penting yang membakar untuk membakar semangat saya. Okey, baik. Kalau Azrin pula macam mana? Ada tak waktu belajar tu tiba-tiba rasa macam penatnya nak belajar, sampaikan rasa nak drop belajar tu sebab kita nak mengejar karier. Jadi siapa antara pembakar semangat yang Munyi rasa sampai sekarang Munyi berdiri ni adalah disebabkan dia? Of course lah, rasa macam yelah, jadual padat dengan training, dengan study. Kadang-kadang rasa macam give up. Tapi pembakar semangat saya ialah ibu, jurulatih dan rakan-rakan lah yang macam memberi semangat dekat saya. Okey, baik. Jadi kalau waktu pandemik ni kan, Azrin rasa benda ni menjadikan satu peluang untuk Azrin sambil bekerja, sambil belajar, ataupun Azrin lagi suka waktu belajar dulu face to face tu? Bagi saya macam kita face to face belajar face to face tu lagi mudah lah sebab kita kalau tak faham ke at least kita boleh tanya lecturer. Kalau macam ni susah nak tanya berkomunikasi. Susah nak tanya lah. Tapi online. Yalah, tapi susah jugalah. Susah juga. Tapi bagi saya lah. Kalau Munyi pula macam mana? Sebab master ni bukannya satu perkara yang memang daripada dulu pun kebanyakannya tak perlu bersemuka dengan lecturer. Tapi kaedah tu kita macam susah jugalah untuk nak belajar secara online ni. Adakah benda ni Munyi nampak sebagai satu peluang ataupun satu benda yang membebankan lagi sebagai seorang atlet dan juga pelajar? Sebenarnya saya sendiri saya tak pernah merasai belajar secara online sebab sebenarnya Tokyo Olimpik tahun lepas tapi ditundakan kepada tahun ini. Sebab itu saya telah extend akademik saya, study saya untuk fully concentrate dekat karier sukan saya. So saya sebenarnya tak pernah merasai lagi belajar secara online, tapi saya rasa adalah sangat bagus sebab dengan pandemik ni kita masih boleh teruskan study. So saya rasa satu alternatif lah. Okey, baik-baik. Jadi apa-apa pun dua kaedah ni ada baik dan buruknya saya nampak di sini. Cuma bagaimana penerimaan dan juga kita kendalikan kita punya pembelajaran itu yang amat penting Azrin dan Munyi. Tapi apa-apa pun kita nak berehat seketika. Azrin, Munyi, kita akan berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini dalam Lensa IPT. Malaysia, tanah tumpah darahku,
Tanggal 16 September, hari penuh bermakna. Hari Malaysia, kebanggaan anak watan. Hari Malaysia, hari keramat. Lagu negaraku bangkitkan semangat. Berkumandang di sanubari rakyat. Rukun negara, prinsip nasional. Teras perpaduan, kekalkan keharmonian. Perlembagaan persekutuan, undang-undang tertinggi. Patuhilah undang-undang negara, hidup pasti, aman dan sentosa. Pemimpin berwawasan, prihatin rakyat. Rakyat hidup selesa dan sejahtera. Kemakmuran dinikmati bersama, kegembiraan dikongsi sama-sama. Negara Malaysia cukup maju dan makmur. Bangunan pencakar langit jadi kaguman. Gadi gelar Harimau Asia. Okey, baik, kita masih lagi dalam lensa IPT bersama dengan Azrin Nabila dan juga Mun Yi. Tadi Mun Yi dengan Azrin Nabila dah cerita berkenaan dengan kesibukan hari dalam sebagai seorang atlet dan juga kesibukan sebagai seorang pelajar. Mungkin orang luar sana ataupun penonton-penonton luar sana yang mungkin nak jadi atlet kan, mungkin lepas tonton video lensa IPT ini ada semangat nak jadi atlet, silakan. Mungkin boleh hubungi Azrin ataupun Mun Yi sendiri mendapat kata-kata semangat. Tapi kita nak tahu juga dalam waktu tak kiralah tempoh pandemik ke, tempoh apa ke, kita nak tahu antara cabaran yang paling mencabar bagi Azrin sebagai seorang atlet itu sendiri. Mungkin dari segi latihan tu memang yalah, daripada sekolah menengah mungkin latihannya lain sikit. Masuk ke universiti ataupun Perayu di Bukit Jalil, lain sikit latihan dia, agak tough sikit ke macam mana? Perbezaan tu memang getara lah dari kita sekolah rendah sampailah sekarang. Perbezaan training program tu sangatlah berbeza. Dari segi macam mana kalau Azrin di Bukit Jalil, sebab katanya kalau waktu basic tu memang keraslah. Tapi kalau dah tahu basic, training pun jadi senang. Ke terbalik macam tu untuk Azrin? Kalau Azrin di Bukit Jalil, adakah training itu yang diberikan tu agak keras sikit berbanding dengan training di sekolah menengah tu? Sebab training tu berbeza sebab berbeza coach. Training tu macam lain sikit lah. Dari dulu kita macam tak touch sangat, sekarang macam touch. Okey, baik, faham. Kalau Mun Yi pula macam mana? Sebab Mun Yi pun sekarang dah kira legend lah kalau dalam sukan Olimpik dan sebagainya. Jadi apa antara cabaran yang utama dalam menghadapi sebagai seorang atlet tu, kerjaya sebagai seorang atlet tu? Saya rasa bagi saya cabaran pada waktu usia muda adalah terpaksa berjauhan dengan keluarga. Ini yang pertama. Dan keduanya, sebagai seorang atlet kita berhadapan dengan banyak injury. Banyak injury dengan training yang sangat tough, banyak injury dengan kena stres lah. Kadang-kadang sikit stres lah. Pernah tak satu masa Mun Yi waktu nak bertanding tu, final exam tu jatuh pada hari bertanding? Memang pernah. Penerimaan lecturer macam mana pensyarah waktu tu? Sebab kalau ada macam pertandingan clash dengan final exam, so MSN akan isu satu surat yang membuktikan kita memang ada pertandingan yang penting pada time tu, dan pensyarah dia akan either mengawalkan ambil exam ataupun lambat ambil exam. Faham. Kalau Azrin pernah tak jadi situasi yang macam tu? Actually saya tak pernah jatuh pada hari exam. Tapi daripada pengetahuan saya ialah yang macam Kak Muni bagi tahu tadi, kalau kita ada surat pelepasan, maybe kita okeylah. Bolehlah. Tapi atas budi bicara lecturer juga. Pernah tak tiba-tiba lecturer cakap
tak payahlah ambil exam, jadi je atlet macam tu, pernah ke? So far tak adalah. Setakat ni pensyarah semua memahami lah kan. Alhamdulillah. Tapi kalau ada macam persiapan ke Tokyo dan sebagainya, waktu tu kan kita dalam gelembung sukan. Kalau dalam gelembung sukan tu mungkin kena kuarantin dan sebagainya. Macam mana berjauhan dengan keluarga dengan tempoh yang agak lama? Azrin pun di usia yang muda, perlukan kasih sayang seorang ibu, mungkin keluarga. Sokongan itu penting. Tapi terpaksa berjauhan, dalam masa sama terpaksa hadir ke kelas untuk belajar tu sendiri. Bagi saya tahun ni macam pertama kali saya tidak beraya dengan family. Lepas tu sebelum saya berangkat ke Tokyo pun saya tidak dapat jumpa family, utamanya ibu saya lah. Waktu tu perasaan Azrin macam mana? Of course rasa sedih. Sedih lah. Sedih tu waktu tu ibu macam mana? Ibu rasa macam rindu ke apa ke? Mungkin boleh kongsikan perasaan waktu tu. Perasaan ibu saya memang rindu sebab saya antara adik-beradik yang paling rapat dengan family, dengan ibu saya. Faham. So kami hanya video call je lah setiap hari. Video call setiap hari je lah. Itu antara salah satu faktor untuk menaikkan semangat Azrin sebenarnya kan. Kalau Munyi pula macam mana? Terpaksa berjauhan dengan keluarga. Rasanya berapa bulan waktu tu? Gelembung sukan tu sebelum berangkat ke Tokyo? Gelembung sukan agak-agak ada dalam setahun lah. Start dari last year. Lama Jadi lama. Macam mana saya agak-agak dalam setahun tak balik hometown jumpa family. Macam mana perayaan dengan keluarga apa semua terpaksa ditinggalkan? Macam mana perasaan Munyi waktu tu? Bagi saya still boleh accept sebab saya pun faham dengan pandemik yang masih mengizinkan kita training, so demi safety saya rasa saya boleh accept lah. Kalau Munyi mungkin boleh accept kan. Tapi kalau Azrin macam mana? Adakah berjauhan dengan keluarga tu macam merencatkan lagi latihan ke, ataupun tiba-tiba dah selalunya berdekat dengan keluarga, terpaksa berjauh, mungkin ada kekurangan dari segi latihan dan juga pencapaian itu sendiri? Sebenarnya saya pergi Tokyo pun dapat tahu pada saat-saat terakhir sangat macam terkejut lah. Terkejut jugalah sebab kita tahu pun pada saat-saat terakhir kan anggaran dia dalam sebulan sebelum berangkat. Sebulan sebelum berangkat. Jadi dalam waktu sebulan tu memang kena kita kata kau-kau lah. Lagi-lagi selain tu saya ada final exam. Sebab yalah, Tokyo, waktu Olimpik Tokyo tu jatuh pada saya kira seluruh IPT di Malaysia ni waktu tengah final exam. Jadi macam mana tu? Waktu belajar, waktu nak berlatih kau-kau tu macam mana? Macam kalau dia macam ikut coach lah. Coach pun macam memahami saya. Kalau saya ada exam pagi, maybe saya training petang. Lepas tu sambung balik study sebelum tidur tu. Waktu Azrin final exam, waktu tu di Tokyo ataupun di Malaysia? Dekat Malaysia. Kat Malaysia, secara online lah? Sebelum tu berangkat, final exam semua dah habis. Maksudnya minggu depan nak berangkat, minggu ni dah habis. Dah siap semua. Macam mana dengan final exam? Okey. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, kalau Munyi pula, mungkin kalau dalam waktu tu Azrin masih lagi degree kan. Kalau Munyi sebagai seorang pelajar master, mungkin banyak kajian yang perlu didapati dan juga perlu kita kata sebagai persediaan lah sebelum penghujung master tu sendiri. Bagi saya, sebab saya tahu master ada banyak kajian yang saya akan busy dengan study. So sebelum Olimpik saya terpaksa tangguhkan study saya sementara untuk fully concentrate untuk Olimpik dulu, dan selepas ini saya akan teruskan study saya next month. Okey, baik. Jadi sepanjang waktu Azrin bergelar atlet, pernah tak ada satu momen sedih ke, gembira ke yang Azrin boleh kongsikan kepada penonton Lensa IPT hari ini, yang rasanya mungkin sebabkan situasi itu, momen itu, mungkin satu kala Azrin pernah jatuh ataupun satu waktu tu Azrin pernah disebabkan momen tu Azrin bangun balik?
tipulah kalau tak ada. Actually ada macam momen paling Terkesan tu? Terkesan apabila saya menyertai kejohanan open Pahang, time tu dah nak dekat finishing tapi saya kena hamstring. Itu macam sedih jugalah sebab nak dekat penamat dah. Lepas tu terpaksa stop. Okey, baik. Waktu dah ada di kawasan lah? Dah. Oh, okey. Waktu tu berlaku waktu latihan ke ataupun waktu pertandingan tu sendiri? Oh, itu kalau momen yang saya rasa mungkin rata-rata atlet pun pernah alami juga. Tapi saya kira waktu kejadian tu satu perkara yang memang kita tak boleh lupa lah. Memang tak boleh lupa. Sebab lagi satu macam kita trauma tahu. Kalau setiap kali kita nak game mesti kita akan teringat benda kejadian tu sebab takut terjadi balik. Jadi apa persediaan sebelum nak ke pertandingan tu mungkin tak nak mengulangi momen-momen trauma tu? Maybe saya berlatih banyak ke, berehat banyak ke? Tak ada lah. Berfikiran positif je. Tak nak fikir benda-benda macam tu. Just fokus game je. Okey, baik. Kalau Munyi pula macam mana? Momen-momen yang rasanya menjatuhkan ke ataupun menaikkan Munyi sendiri sampailah sekarang ni, Munyi pun dah kira dikenali di seluruh rakyat Malaysia. Bagi saya, sebab saya last Olimpik saya tak dapat pergi. Time tu memang momen yang sedih bagi saya lah sebab saya train 4 tahun tapi Olimpik saya tak qualify. So time tu memang momen yang down bagi saya. Dan momen yang happy adalah this time selepas 9 tahun buat Olimpik, extend 1 tahun, saya dapat pergi untuk Olimpik kali kelima. Okey, baik. Dapat mewakili negara dalam Olimpik untuk kali kelima. Okey, baik. Terima kasih saya nak ucapkan kepada kedua-dua atlet kita. Terima kasih kerana mengharumkan nama Malaysia di persada dunia. Terima kasih kerana kita kata sebagai nama Malaysia ni dikenali disebabkan Azrin dan juga disebabkan Munyi kerana mengharungi cabaran, bertungkus lumus untuk menaikkan nama Malaysia di persada dunia. Kita atlet ni ibaratnya seperti askar-askar pada waktu nenek moyang kita yang bertungkus lumus, yang berperang di pentas Olimpik, di pentas-pentas kejohanan terbesar dunia untuk mengharumkan nama Malaysia. Itu satu perkara yang amat murni, satu perkara yang boleh kita katakan sebagai perkara yang boleh membanggakan nama Malaysia dan juga perkara yang kita kata boleh menjadikan sebagai satu semangat untuk rakyat Malaysia semaikan semangat cinta kepada negara. Apa-apa pun, kita masih lagi dalam lensa IPT. Apa-apa pun kita nak mengucapkan terima kasih kepada anda kerana menonton saliran berita RTM, menonton lensa IPT. Anda boleh terus tonton kami di saluran berita RTM, RTM Klik dan juga ikuti perkembangan kami di Facebook Live Lensa IPT. Jangan lupa setiap hari Sabtu 4.30 petang. Saya Syarul Islam. Assalamualaikum dan kita berjumpa lagi. Setiap jiwa pasti bangga atas nama bangsa Malaysia. Sekian lama merdeka, tertumpahnya cinta. Usia kita makin dewasa, berkali-kali kita dipuji. Kasihnya bangsa dibela, maruah dijaga. Kepercayaan pada Tuhan, kesetiaan pada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang.